Hazrat Yusuf AS adalah putera kesayangan Nabi Yaqub AS. Yaqub AS mempunyai 11 anak lelaki yang lain juga dan anak lelakinya yang lain cemburu kepada Yusuf kerana Yaqub AS lebih menyayangi Yusuf AS. Binyamin, Benjamin dalam Bible, adalah anak bongsu daripada adik-beradik dan dia berasal dari ibu yang sama dengan Yusuf AS dan yang lain adalah saudara tiri. Yaqub AS lebih menyayangi Yusuf AS daripada saudara-saudaranya kerana Yaqub tahu tentang kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Yusuf sebagai Nabi. Yusuf AS sangat kacak daripada sesiapa pun di bumi. Dia mempunyai wajah yang cantik dan menarik sehingga membuatkan orang memandangnya. Bermulalah kisah kecemburuan abang Yusuf AS yang membuatkan dia merancang menentang Yusuf. Ketika Yusuf seorang budak lelaki bermimpi yang diceritakannya kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, aku melihat mereka sujud kepadaku. Yaqub AS tahu tentang makna mimpinya dan sesungguhnya dia juga tahu tentang reaksi anaknya yang lain terhadap mimpi ini. Mengetahui keadaan itu dia memberitahu anaknya Yusuf AS supaya tidak memberitahu tentang perkara ini kepada saudara-saudaranya. Tetapi entah bagaimana saudara-saudaranya mengetahui tentang mimpinya dan mereka merancang menentang Yusuf AS. Saudara Yusuf AS ingin menyingkirkannya kerana dia adalah anak yang paling disayangi di mata Yaqub bapa mereka. Maka, mereka merancang untuk menyingkirkan Yusuf AS dengan mencampakkannya ke dalam perigi kering. Seiring berjalannya waktu, rasa cemburu saudara Hazrat Yusuf AS terhadapnya semakin meningkat dan semakin bertambah. Mereka merancang menentang Hazrat Yusuf, mereka akan melemparkannya ke dalam perigi. Jadi, pada suatu hari mereka memutuskan untuk membawa Yusuf AS bersiar-siar tetapi Yaqub tidak mahu mereka membawa Yusuf bersama mereka kerana dia takut kepada serigala. Tetapi abang bertegas bahawa mereka akan menjaga Yusuf AS dan dia akan berseronok bersama mereka. Hazrat Yusuf AS dengan saudara-saudaranya keluar apabila mereka melakukan perjalanan jauh dan sampai ke telaga mereka menangkapnya dan menanggalkan bajunya dan Yusuf AS terus bergelut dan merayu kepada saudara-saudaranya untuk melepaskannya. Saudara itu akhirnya mengalahkan Yusuf dan membuangnya ke dalam perigi. Dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri dengan darah domba, mereka bergegas pulang dan memberitahu ayah mereka bahawa serigala itu memakan Hazrat Yusuf AS. Yaqub curiga dengan cerita mereka, dia tidak percaya kepada anak-anaknya kerana baju AS Yusuf tidak terkoyak dari mana-mana. Dia berdoa kepada Allah agar memberi rahmat kepada Yusuf dan menanggungnya dengan sabar. Yaqub AS menangis sehingga dia kehilangan penglihatannya. Hazrat Yusuf AS menghabiskan 3 hari di dalam perigi. Pada masa saudara-saudara Yusuf datang dan melihat setiap hari bahawa Yusuf tidak akan keluar dari perigi. Sementara itu, Yusuf berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Tidak lama kemudian kafilah berhenti di telaga untuk mengambil air dan mereka membuang baldi ke dalam perigi. Yusuf AS keluar dengan bantuan tali. Orang ramai sangat gembira melihat budak kacak ini dan mengambilnya sebagai hamba. Dia dibawa ke pasar Mesir dan dilelong dan dijual sebagai hamba kepada. Kisah Nabi Yusuf diterangkan dengan sangat baik dalam surah Yusuf dalam Al-Quran, malah surah Yusuf adalah satu-satunya kisah yang diterangkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran Majid. Menurut Al-Quran, isteri Al-Aziz, Zulaikha, sangat kagum dengan kecantikan dan pesona Yusuf AS dan dialah yang menggoda Yusuf dan menutup pintu dan meminta Yusuf AS untuk datang kepadanya tetapi Yusuf AS berkelakuan dengan sangat beradab. Dia mengingatkan suaminya Al-Aziz atasnya. Yusuf AS berkata saya tidak boleh tidak setia kepada tuan saya yang telah memberi saya banyak kebaikan. Yusuf AS tahu zina adalah dosa terbesar mereka yang melakukan dosa ini adalah orang yang jahat. Nabi berlari untuk menyingkirkannya dan isteri Al-Aziz mengejar Yusuf AS dan mengoyakkan bajunya dari belakang. Tiba-tiba Al-Aziz muncul di muka pintu. Zulaikha berlari mengejar suaminya dan menuduh Nabi Yusuf menggodanya.
Seperti mana-mana lelaki yang baik dan tidak bersalah akan lakukan, Nabi Yusuf cuba mempertahankan dirinya dengan mengatakan dia adalah orang yang menggodanya. Baju Yusuf AS koyak dari belakang ini adalah petunjuk bahawa isteri Al-Aziz adalah punca Yusuf cuba melarikan diri, tetapi Al-Aziz mendengar suaranya dan memenjarakan Yusuf AS. Berita ini tersebar seperti api, tetapi wanita tahu bahawa Zulaikha yang menggodanya dan bukannya Yusuf. Dia meminta wanita datang ke tempatnya dan memanggil Yusuf AS. Apabila melihat Yusuf AS, wanita melupakan segala-galanya dan terus merenungnya dan memotong tangan mereka. Zulaikha memberitahu wanita-wanita ini bahawa lelaki inilah yang harus kamu salahkan. Dia dengan jelas menyatakan bahawa dialah yang menggodanya dan dia menolak, dan oleh itu dia dipenjarakan. Kawab adalah sebahagian daripada kehidupan. Ramai orang fikir mereka hanya bermain-main dengan kita. Terdapat kawab dari sisi Allah dan banyak kawab yang berasal dari syaitan. Kita mesti tahu kawab yang mana ada maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan Hazrat Yusuf AS kuasa memberitahu tabir. Yusuf AS menerima pemenjaraan itu kerana berpendapat ia lebih baik daripada apa yang diseru oleh wanita-wanita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari tipu daya wanita ini. Dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam penjara dan dia menerima keputusan itu kerana pemenjaraan adalah lebih baik daripada apa yang diseru oleh wanita ini. Tuhan mengabulkan doanya dan melindunginya dari tipu daya mereka. Yusuf AS dipenjarakan kerana jenayah yang tidak dilakukannya. Penjara itu adalah ujian Allah yang ketiga ke atas Yusuf AS. Dia menghabiskan 9 tahun dalam penjara kerana jenayah yang tidak dilakukannya. Allah telah memberkati Yusuf AS dengan kuasa tafsir mimpi. Terdapat 2 lelaki di dalam penjara, seorang juru minuman raja dan seorang lagi tukang masak raja. Kedua-dua lelaki ini mempunyai mimpi yang jelas. Tukang masak raja bermimpi bahawa dia berdiri di tempatnya dengan roti di atas kepalanya dan 2 ekor burung sedang makan roti itu. Juru minuman bermimpi bahawa dia menghidangkan wain kepada raja. Kedua lelaki itu pergi menemui Yusuf dan memintanya untuk menafsirkan mimpi mereka. Yusuf menafsirkan mimpi mereka dan memberitahu mereka bahawa juru minuman akan dikembalikan kepada perkhidmatannya dan tukang masak akan disalibkan sehingga mati. Yusuf memberitahu juru minuman untuk menyebut namanya kepada raja bahawa dia berada di sini tanpa jenayah, dia tidak bersalah. Dalam mimpi yang diramalkan oleh Yusuf AS berlaku, tukang masak telah disalib dan juru minuman dikembalikan kepada perkhidmatannya. Tetapi dia lupa untuk menyebut nama Yusuf kepada raja. Sedangkan Yusuf AS dengan sabar memohon pertolongan Allah dan menghabiskan bertahun-tahun dalam penjara.